Rupanya ada lagi dalang di sebalik dalang. Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad dilaporkan berkata beliau tidak terkejut jika Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang merupakan sosok yang memulakan langkah menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Saya tidak hairan jika Hadi adalah salah seorang dalang kerana ia memerlukan fikiran jahat untuk melakukan perkara ini, ujarnya seperti dipetik Malaysia Kini Ahad lalu. Khalid melihat Abdul Hadi sangat berbeza dengan Allahyarham Tok Guru Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat. Tok Guru tidak akan bersetuju dengan langkah syaratan kerana dia menghormati mandat pengundi. Hadi sangat terdesak dalam memastikan PAS kekal berkuasa dan Harapan tidak kekal berkuasa kerana semakin lama Harapan berkuasa, semakin terkenal kita dan semakin sukar untuk PAS mengendalikan ahli dan penyokong mereka sendiri, kata Khalid. Khalid menjelaskan bahawa selepas menjadi kerajaan, Pakatan Harapan telah berusaha untuk melakukan yang terbaik bukan hanya demi masyarakat umum tetapi juga untuk orang Melayu dan juga Islam. Ini termasuk menaik taraf Mahkamah Syariah, menyelamatkan tabung haji dan pemberian royalti minyak kepada Kelantan dan juga Terengganu. Semua isu ini sukar untuk Hadi tangani dan Hadi terdesak untuk melihat PH tumbang, tegas Khalid. Dalam satu ceramah penjatuhan ummah di Dataran Warisan baru-baru ini, Abdul Hadi mengaku beliau menggerakkan usaha berunding dengan Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadi Mak Yassin bagi memastikan hayat kerajaan PH tidak panjang. Beliau mendakwa ada komponen dalam Pakatan Harapan yang bersikap anti-Islam dan secara terang-terangan menolak usaha Kelantan untuk memartabatkan perundangan Islam, lapor Harakat Daily. Abdul Hadi berkata langkah syaratan bertujuan menjatuhkan Pakatan Harapan selepas PAS beranggapan gabungan itu sedang berusaha menghapuskan hak keistimewaan orang Melayu kerana cuba meratifikasi Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum atau AISAT. Pakatan Harapan juga mahu meratifikasi status Rom. Katanya seperti dipetik, menurut beliau selepas Presiden Bersatu bersetuju diadakan pula rundingan dengan UMNO. Saya mencadangkan Presiden Bersatu sebagai calon Perdana Menteri baharu. UMNO pun bersetuju ketika itu sehingga muncul Kerajaan Perikatan Nasional bagi menggantikan Kerajaan PH. Kewujudan Kerajaan PN bukan secara tebuk atap atau pintu belakang, tegasnya. Ini kerana, kata Abdul Hadi, pelantikan Mahyadin mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Dalam pada itu, beliau mengingatkan rakyat supaya memilih pemimpin yang mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar bagi mewujudkan sebuah negara yang selaras dengan kehendak Islam. Jangan pilih pemimpin yang menabur duit dan membuat pelbagai janji, tetapi ilmu tidak ada. Maksudnya bodoh dan boleh membawa kepada kejahatan. Pengundi jangan salah pilih, ujar beliau. Harakat Daily 22 Oktober. Kasihan sungguh. Abdul Hadi seolah-olah mengalami masalah dissociative amnesia atau hilang ingatan secara terpilih. Bekas Peguam PAS Hisham Fauzi 21 Oktober lalu memuat naik beberapa tangkap layar dengan caption "Hari ini dalam sejarah. Sejarah yang PAS sengaja lupakan." Pada 20 Oktober 2015, Parti Gerakan failkan permohonan di mahkamah untuk membatalkan enactment hudud Kelantan. Katanya, dan berkata perbicaraan saman gerakan ke atas Kerajaan Kelantan di Mahkamah Persekutuan bagi membatalkan Kanun Jenayah Syariah 2 2015 telah berlangsung pada hari tersebut. Antara pengamal undang-undang yang mewakili Kerajaan Kelantan ketika itu termasuk Peguam Kanan Datuk Hadi Sulaiman Abdullah dan Setiausaha Agung PAS sekarang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Datuk Zulkarnain Lokman yang kini pengerusi Biro Undang-Undang Amanah atau Kanun dan beliau sendiri juga mewakili Kerajaan Kelantan. Permohonan Parti Gerakan ditolak mahkamah. Hari ini PAS bersekongkol dengan gerakan di dalam Perikatan Nasional, sindir Hisham. Bukan hanya Abdul Hadi lupa pengkhianatan gerakan terhadap Islam, beliau juga lupa istilah tebuk atap itu adalah ciptaannya sendiri. Terima kasih Tuan Haji Abdul Hadi kerana mengingatkan rakyat jangan memilih pemimpin yang tak berduit, bodoh dan boleh membawa kepada kejahatan. Pengundi akan ingat dan tidak memilih pemimpin yang berkuasa gara-gara pemberian ghanimah menerusi scheme of things dan gagal menangani masalah kenaikan harga barang makanan dan juga inflasi. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan.
Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.